الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim ila bi khair. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya rabbal alamin. Yang dihormati lagi dimuliakan al-fadhil tuan pengurusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan ahli jawatan kuasa, al-fadhil ustaz-ustaz, para alim ulama, muslimin muslimat rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia yang tidak terhingganya Allah masih lagi merezekikan kepada kita sama-sama kita berada di hari yang kelima dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga ianya akan berkekalan sehinggalah selesainya Ramadan dan kemudiannya kita keluar daripada Ramadan mendapat makam la'allakum tattaqun. Itu adalah harapan dan impian setiap yang mukallaf berada dalam bulan Ramadan ini. Sesungguhnya Ramadan ini adalah satu bulan yang kita boleh katakan kehidupan manusia menjadi offset. Kan? Tidak seperti fitrah yang asal. Kan? Selalu selepas kuliah subuh ni kita akan ada breakfast lah. Kan, berpeluanglah kita makan roti canai Cik Azhar, tapi pagi ni tak, kan, dan kita juga tidak ada tea break ke, lunch ke tak ada, high tea ke tak ada, kan, makan pun sehari 2 kali aja. Tu jimat tu, kan. Allah Subhanahu Wa Taala, Allah, kan, sesungguhnya Allah itu orang kata apa, beradon. Allah boleh buat manusia ni berkumpul satu dunia ni, manusia Islam ni yang satu dunia boleh berkumpul bahkan bersama-sama dengan saudara dan anak beranak di waktu maghrib dan di waktu zuhur, di waktu sahur tu. Kan mana ada dalam dunia orang akan makan di waktu sahur ni satu family. Dan bukan sekadar makan tu juga dikurnianya pahala. Tuan-tuan, Allah sesungguhnya Allah ni tidaklah zalim. Allah ni dalam bulan Ramadan ni bulan keberkatan, bulan mengutip segala pahala. Kita buatlah apa pun juga, pahala banyak mana pun kita nak, kita akan dapat. Kan? Buat baik dapat pahala, gugur dosa. Dosa kita tu automatik gugur. Pahala tu bertambah. Kan? Itu sebabnya di dalam bulan Ramadan ni, kan, kita tengok semua orang boleh puasa. Semua orang boleh semayang. Semayang pun offset, kan? Malam kena semayang apa? Solat sunat tu sekaligus. Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Kan? Buat 20 tu biasalah. Macam tuan-tuan ni orang kuat. Ada tempat buat 8. 8 tu pula bukan sekadar buat tak. Sunnah Nabi buat 8. Sambung lagi balik rumah. Sambung apa tak tahulah. Sambung makan ke sambung tidur tak tahu. Janji 8. Celah-celah tu ada juga orang tanya, Ustaz, boleh ke kita buat 4? Allahu Akbar. Dalam Ramadan ni setahun sekali. Buat pilah 8 ke 20 kan. Kalau Sayyidina Umar dulu, dia buat 40 mula-mula. Kan? Kalau 40 tuan-tuan, kita pakat menyandang lah. Kan? Tapi tak apa, kekuatan tu Allah bagi. Jadi pagi ni kita ambil kesempatan. Sebab apa? Kita masih lagi berada dalam bulan Ramadan. Jadi eloklah kita sembang pasal Ramadan sajalah. Kan? Satu tajuk ni apa? Puasa untuk Allah. Apa yang dimaksudkan itu puasa tu untuk Allah. Allah sendiri kata, puasa untuk aku. Tuan-tuan, sejauh ini, setakat ini, kita dah berpuasa belasan tahun dan puluhan tahun. Siapa seorang pun di antara manusia yang telah pun melalui Ramadan itu, tahu pahala dia banyak mana. Kan? Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis Nabi kata apa? Allah menggandakan pahala puasa tu 700%. 700%. Kan?
Setiap hari Allah dah letak dah di atas tu 700%. Kita nak tengok sampai kita berbuka itu, berapa persen saja tinggal. Kan. Itu sebabnya setengah orang puasa tak dapat apa pun. Kan. Dia nak kira daripada apa? Terbit fajar itu. Dia kira puasa tu sampailah tenggelam matahari. Tengok di akhir tu ketika mana kita berpuasa, kita buka puasa tu, berapa pahala yang tinggal. Kan. Jadi siapa yang selalu pergi ke pasar Ramadan tu, rasa-rasanya kurang sikitlah pahala dah. Kan. Bila beli tu mengikut nafsu. Kan. Kita ni nafsu dan syaitan, dia ada dua bisikan. Bisikan bisikan nafsu dan syaitan. Bisikan nafsu ni apa? Nafsu ni bisikan dia, nafsu ni jenis merengek, dia merengek. Kan. Kau dia lock satu-satu tu dia akan beli. Contoh dah beli dah, tuan-tuan kan favourite tepung pelita. Tepung pelita, tapi sumbunya tak ada. Kan? Beli dah. Jalan selangkah dua dapat tengok pula Seri Muka, beli pula lagi. Tu nafsu. Kan? Padahal tak beli pun tak apa dah beli. Nafsu dia jenis merengek. Kan? Syaitan ni, bisikan syaitan ni dia bisikan merancang. Dia bisik-bisik dia. Dia merancang tu. Merancang nak jatuhkan kan, nak buat tu. Kan? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ya. Qala Allahu azza wa jal, kulluhu amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Allah berfirman, setiap amalan anak Adam itu baginya kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Tu kan. Kata Allah, puasa untuk dia. Kan? Jadi kenapa amalan-amalan lain bukan untuk dia ke? Untuk dia juga. Kan kita niat dia akhirnya lillahi ta'ala. Kan? Jadi amalan-amalan lain tu, contohnya amalan fizikal. Dia tengok. Zikirnya, kan? Solatnya, zakatnya, hajinya. Semua amalan fizikal. Amalan-amalan tu tuan-tuan kita nampak. Nampak gaya tu ada unsur-unsur riak pun ada. Kan. Contoh solat. Kan. Solat ni kalau dia tengok orang, dia tahu kita orang tengok dia satu macamnya gaya punya persembahan. Angkat takbir pun mengetak. Sebab apa? Orang. Pakaian dia pun hebat. Kan. Tengok dengan sahabat apa semua tu. Ni nak semayang. Nampak tak? Nampak. Kan. Lepas tu sembang pula. Member pun tegur. You mata merah tiap-tiap hari ni pasal apa? Lah kalau tak solat tahajud, tak boleh lah menggigil, you know. Dia nak cerita tu, dia cakap lah. Dia tak kata saya lah. Kan? Tu sembang. Nampak tak? Riak dia tu. Amalan zahir. Zakat. Tanya pula, you tahun ni zakat berapa banyak keluar? Tak banyak lah Syekh. Kalau keluar tahun ni, tak banyak lah. 350k lah. Sambil terangguk-rangguk cerita tu. Kan? Nampak tu, dia hebat kan? Tu. Haji sama haji. Tuan, tahun ni haji kali ke berapa dah? Saya rasa kali ke-8 kot. Kali ke-8 lah. Tu. Kalau lah tabung haji buat sistem kan. Sekali pergi haji dapat 1 serban. 8 kali, 8 tingkat serban. Orang tahu dah. Ini dah pergi haji 8 kali. Tapi puasa ni tuan-tuan, Allah kata apa? Aku dengan yang puasa saja tahu. Orang puasa ni ada ke nampak macam riak ke atas kabur? Tak ada. Kok puasa-puasa ni di jalan melenggak tu. Orang tanya pasal apa tu? Puasa. Tak idea tu. Kan? Sebab apa? Allah ni tahu. Nak bagi manusia ni lemah, bagi nafsu dia lemah. Nafsu ni sebenarnya kalau kita kurang makan, dia lemah. Tengok Allah tuan-tuan. Kan? Jadi, relate daripada itu, maka Allah memudahkan kita beribadat dalam bulan Ramadan ini, maka syaitan-syaitan dan iblis diikat. Namun begitu, ada juga orang tak puasa. Tuan-tuan, manusia ni tuan-tuan. Kan? Terus cerita, ada yang baik, ada yang jahat. 5 makhluk yang bernyawa ni tuan-tuan, yang Allah cipta. Semua ada jenis macam tu. Kan? Semua ada jenis macam tu. Kita tengok, kita tengok malaikat. Ada yang brutal. Ada yang slow yang. Kan? Ada yang lembut. Jibril lembut. Israel. Bukan Israel.
Brutal. Dia tak kisah, dia balun dia. Dia pantang dengan arahan daripada Allah. Allah kata apa? Cabut nyawa dia. Tom, cabut. Kan? Cabut kasar kan tu. Sama juga jin. Jin ada yang baik, ada yang jahat. Tolak jin Samsudin lah, yang baik kan. Tapi dah mati lah. Tu. Haiwan, ada yang cool, ada yang agresif. Ya. Kita tengok tuan. Nak mati ni tuan-tuan, bukan Allah tak kata orang sihat tak mati. Orang tak ada exercise ni mati. Tuan-tuan kita tengok hidup rabbit, arnab dengan kura-kura. Arnab ni punya aktifnya lompat sini, lompat sana. Tapi umurnya panjang mana? Tak panjang pun. 20 tahun, 10 tahun habis. Ya? Kura-kura ni yang relax jalan pun tenang, nyok-nyek. 120 umur dia baru mati. Kan? Tu. Dia tak semestinya makan banyak tu gemuk tak. Gajah makan sikit ya, dia gemuk tu ya. Semuanya Allah Ta'ala. Kalau Allah kata gemuk-gemuk lah. Kan? Kalau Allah Ta'ala kata kaya-kaya. Rezeki semua Allah Ta'ala. Allah nak cerita apa tuan? Manusia Allah nak cerita lah, tapi kita tak dengar lah wahyu tu. Manusia sesungguhnya kamu tidak ada apa. Wa ma tasya'u illa ayyasha Allah. Aku semua yang atok tak ada. You just follow through je. Tetapi Allah ni in between that, dia bagi kita pilihan. Nak syurga, nak neraka. Nak kaya, nak senang. Nak beriman, nak kufur. Tu. Kan? Nak jadi baik kan, nak jadi jahat. Kita buat pilihan. Kan? Setengah tu kadang-kadang hidayah dah sampai dah. Tak perasan dia. Terlepas dia. Kekal dia jadi jahat. Kan? Tengah orang sikit tu, dia beringat dah. Kembali dia kepada jalan, on the track. Sebab Allah sentiasa letak kita on the track. Sama ada kita sedar ataupun tidak. Alhamdulillah yang pagi ni semua sedar. Alhamdulillah. Sebab apa? Sedar itu juga satu nikmat daripada Allah. Tuan-tuan, kesedaran itu satu nikmat daripada Allah. Berapa ramai orang tak sedar lagi? Ada yang umur lanjut dah. Semayang tak sampai lagi. Tak teringat lagi. Nak cerita bab-bab akhirat ni tak ada. Cerita bab dunia je. Duit sini, juta sana, bilion sini. Tak ada nak cerita kot masjid. Masjid kan? Nak di ujung kalam tu, tak ada nak kata, insya-Allah lah, alhamdulillah lah, ada. Sombongnya manusia kan. Kan? Cuma Allah tak tinah macam tinah kutu ya, kutu. Kan? Sebab Allah Maha pengampun lagi Maha pemaaf. Kan? Maha penyayang. Jadi dengan berkat sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala tu, maka kita berada di awal Ramadan ni lagi. Yang namanya Ramin Da'alid Nun itu Ramadan Rahmat. 10 pertama itu rahmat. Rahmat ni kasih sayang. Allah nak bagi kita tengok. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri. Ni macam mana boleh jadi ramai ni sekarang ni. Inilah sebenarnya the total population ataupun total ahli qaryah Bandar Puteri ni. Tu. Allah nak cerita. Kan? Dengan rahmat Allah tu, Allah boleh buat. Kan? Dengan keberkatan bulan Ramadan tu, dia jadi macam tu. Kadang-kadang kita pun tak terasa. Kalau kita tanya diri kita, macam mana aku boleh jadi macam ni? Itu semua Allah dah program. We have been projected by Allah. Semua kita. Satu pun tak ada miss. Kan? Sama ada kita sedar ataupun tidak. We just follow through ya. Kalau kita nak syurga, Allah buat dalam bulan Ramadan ni, maghrib hari pertama, malam pertama tu, masuk saja maghrib, pintu syurga semua terbuka luas. Tuan-tuan, pintu syurga ni sebulan sekali saja buka. Dalam Ramadan saja. Kan? Kemudian habis Ramadan dia akan tutup. Sehinggalah kiamat nanti, kan? Setiap bulan Ramadan dia akan buka, lepas tu tutup. Sehinggalah berlakunya kiamat nanti, tutup lagi syurga tu. Sehinggalah bila Nabi dan para VIP dia ni, sahabat-sahabat yang 10 tu, duduk di hadapan pintu syurga tu, Nabi pun ketuk pintu syurga. Kan? Maka malaikat yang jaga pintu syurga tu pun dia akan tanya, entah siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata apa? Aku dikhabarkan oleh Allah Taala hanya orang yang nama ni saja yang boleh buka pintu syurga. Nabi Muhammad. Kan?
Jadi dalam bulan Ramadan ni Allah buka pintu syurga sebab apa? Purposely nak bagi kepada siapa yang mati dalam bulan Ramadan ini masuk syurga terus. Tuan-tuan percaya agak-agak? Tak percaya try mati lah. Kan? Saya ada 4 hari puasa dah. Setiap hari ada orang mati. Hari pertama di masjid Setia Alam. Lepas solat Isya, solat jenazah dah. Amboi, rasa cemburu kita. Mati dalam bulan Ramadan. Kita pun minta juga mati dalam bulan Ramadan. Tapi bukan Ramadan ni lah. Ramadan tak tahu lah bila punya Ramadan. Kan? Tu. Sebab apa tuan-tuan? Bulan kemuliaan. Tak dapat dah bulan lain. Bulan ni kalau kita tak gapai pahala sebanyak-banyak mungkin tuan-tuan. Rasa rugi jugalah. Sebab apa? Kita pun belum tentu sampai lagi bulan Ramadan yang tahun hadapan. Nampak macam nak sampai. Tapi tak berapa nak sampai tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan masing-masing, kita masing-masing tahulah. Puasa Allah kata, aku jua yang mengetahui. Kan? Kita pun tak tahu banyak mana kita dah dapat pahala puasa ni. Dah belasan tahun, puluhan tahun dah kita berpuasa. Cumanya di padang mahsyar nanti, Allah kata apa? Wahai pualan-pualan tu, di ufuk sana tu, itulah pahala puasa kamu. Maka itulah yang menjadi kejutan demi kejutan demi kejutan. Bila mana manusia mengharungi hari kiamat itu. Berada di padang mahsyar, kemudiannya lintas titian sirat, kemudian dalam syurga. Syurga itu pula ada tingkatan-tingkatan dia. Kan? Tuan-tuan yang selalu berpuasa tiap-tiap tahun dengan menggapai pahala yang sebanyak-banyaknya, maka level syurga tuan-tuan pun berbeza dia. Kan? Itu sebab apa? The moment masuk bulan Ramadannya, pintu neraka ni tutup terus. Serapat-rapatnya tutup. Setiap malam Allah akan membebaskan ahli-ahli neraka ni. Tuan, benda belum berlaku lagi tuan-tuan. Manusia pun belum ada lagi dalam neraka tu. Allah cerita siap-siap dah. Kan? Aku akan bebaskan nama-nama sekian ni. Nama ahli-ahli neraka ni dah ada dah. Jadi setiap malam Ramadan tu, Allah akan delete. Kan? Itu sebab di waktu sahur itu, kenapa kita ni di-emphasizekan untuk bangun sahur. Sebab di waktu sahur tu adalah satu ketika di mana doa dimakbulkan oleh Allah Ta'ala tahap dewa punya. Mesti Allah makbul. Tuan-tuan, Allah buat tu lah tu. Sahur ni sebab apa? Di waktu sepertiga malam. Setiap hari tuan-tuan, Allah buat dah. Ada dah waktu tu. Tapi tak berapa ramai orang yang praktikkan. Maka dalam sahur ni, somehow or other, manusia ni dia suka ataupun tidak, dia akan cuba juga bangun di waktu sahur. Sebab apa? Dia duduk fikir, kalau aku tak makan sahur ni, besok lapar. Kan? Sebenarnya tak lapar tuan. Tuan-tuan pegang ke minuman ke makanan ke, baca. Baca ayat apa? Pendek saja ayat dia. Inna a'tayna saja. Kan? Inna a'tayna kal kausar fasal rabbika inna syanaka la. Tiga ayat saya baca. Memang takkan lapar lah. Kan? Janganlah lepas-lepas doa tu tuan-tuan pergi main bola pula. Itu bukan lapar tu oi. Memang kelapar tu oi. Kan? Dia kena puasa ni kena duduk diam-diam. Tuan. Biasa kita tidur tak dapat pahala. Bulan puasa tidur dapat pahala. Siapa nak bagi kan? Tapi lah tidur tengok macam mana tidur lah. Jangan lepas subuh tidur, lepas zuhur tidur, lepas asar tidur. Itu bukan pahala, itu nak jadi bala. Sebab bila tidur ni tuan-tuan macam-macam dia akan jadi. Kan? Kadang-kadang dia rajin tidur, baru azan asar, mangkit-mangkit buka puasa dah. Dia ingat azan maghrib. Itu jadi kat tu. Habis. Syarah hadis tadi. Menurut An-Nawawi dalam kitab beliau Sahih Muslim. Hadis kursi ini menunjukkan keagungan ibadah puasa. Sudah tentunya puasa ialah satu ibadah yang agung memandangkan puasa disenaraikan sebagai salah satu daripada rukun Islam. Tidak sah pengislaman seorang itu jika mengingkari ibadah puasa tu. Kan? Sebab apa? Dia ada syarat-syarat lah nak puasa tu. Mesti Islam, akal dia waras, kemudiannya balik.
Walau bagaimanapun para ulama berbeza pandangan mengenai hadis ini, apakah yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai puasa itu untuknya? Bukankah semua ibadat itu dilakukan hanya kerana Allah? Kan? Jadi berbeza pandangan lah ulama. Kan? Beberapa pandangan tentang puasa untuk Allah. Okey. Tiada unsur riak pada puasa. Kita dah bincang dah tadi kan. Pahala puasa dilipat kali gandakan. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Kan? Seperti sehingga mencecah 700 kali ganda. Bahkan sehingga suatu had yang ditentukan Allah. Allah berfirman, kecuali puasa kerana sungguhnya puasa itu untukku. Dan akulah yang akan membalasnya. Kan? Puasa itu untuk aku. Kata Allah. Aku yang balas. Kan? Sama juga ikhlas tu ikhlas. Ikhlas ni kita dengan Allah saja tahu. Yang buat dengan Allah tahu. Dia tak boleh nak mengaku. Saya buat ni ikhlas tu. Tak, dia tak jadi ikhlas. Kan? How ikhlas is ikhlas, Allah yang tahu. Sama juga macam kita kata kita kenal Allah. Kita wajib kenal Allah. Walaupun kita tak pernah nampak dia. Tu kan. Ma'rifatullah. Awaludin ma'rifatullah. Awal-awal agama mengenal Allah. Macam mana nak kenal Allah? Tuan-tuan, sesuatu yang kita kenal ni, sesuatu yang kita dah pernah tengok, kita pernah jumpa. Kita pernah tengok dah. Ni Allah ni kita tak pernah tengok pun. Tidak ada satu manusia pun yang pernah tengok Allah. Atau Nabi Muhammad SAW ketika mana kembali daripada Mi'raj. Kan? Siti Aisyah tanya. Kan? Siti Aisyah tanya, ya Rasulullah, Tuan naik Mi'raj itu, sampai ke Sidratul Muntaha naik tu semua tu, Tuan jumpa ke Allah? Boleh tengok ke Allah? Nabi kata, la. Allah ni satu nurun ala nurun. Cahaya dalam cahaya. Kan? Tak nampak. Nabi Musa juga cuba nak jumpa Allah. Pun tak boleh. Kan? Allah kata, wahai Musa, nak jumpa aku kan? Anda tengok aku kan? Anda tengok sebelah kanan hang tu ada gunung. Kalau dia tak bergerak, aku akan turun situ. Kan? Allah antar cahaya saja meletup gunung tu, hancur gunung tu. Pengsan Nabi Musa. Tu. Kan? Sebab nak ambil Taurat. Taurat turun dia berapa? Dalam masa 40 hari ya. Quran 23 tahun. Kan? Jadi siapa pun tak tahu. Tapi Allah suruh kata, suruh kenal dia. Suruh ingat dia. Macam mana kita nak ingat? Kan? Ada satu ayat Allah kata apa, setelah mana jasad Nabi Adam sempurna, lalu kami tiupkan roh kami. Kan? Jadi roh ni juga dikenali sebagai nafas. Yang hidupkan jasad kita ni adalah nafas. Kan? Orang mati juga ada jasad. Tetapi tak hidup. Kenapa? Nafas dah tak ada. Kan? Kita ni sebab ada nafas. Nafas ni dia tidak pernah tidur. Kan? Dia tidak pernah tidur dan tidak pernah mengantuk. Kan? Sifat yang mana tu? Sifat hayat. Kan? Allah yang bersifat hayat. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Maka sembahyang tu ketika mana kita solat, itulah yang boleh kita tengok. Kita boleh ingat. Bahawa nafas yang kita duduk bernafas itu, nafas yang kita duduk tarik, yang kita duduk hembus dan kita duduk sedut itu adalah ruh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kipas ni dia berpusing, dia akan produce angin. Mana kita tahu kipas ni ada angin? Sebab kita rasa sejuk dia tu, kesan dia. Kan? Kalau angin, kipas yang produce angin, angin yang boleh jadi kita sejuk ni, pun kita tak nampak, apatah lagi Tuhan yang mencipta angin ni. Kan? Orang akan tanya, kenapa Tuhan kita tak boleh nampak? Kan? Kita tak boleh nampak Tuhan kita. Kan? Kenapa Allah tidak boleh dilihat? Itulah Allah nama dia. Kan? Bukti dia apa? Kenapa manusia tak boleh lihat Allah? Kita sendiri yang dah jawab.
sebenarnya. Ketika mana kita solat, kita kata apa? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Kalau ada maha ni, tuan-tuan takat besar kita boleh nampak lagi. Maha ni memang tak nampak. Kan? Maha besar. Tak nampak kita. Kan? Jadi, itu unsur-unsur elemen-elemen yang boleh kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Habis. Puasa itu adalah ibadat yang paling dicintai oleh Allah dan akan didahulukan di sisinya. Hal ini selaras dengan beberapa hadis seperti puasa itu ialah perisai. Hendaklah engkau berpuasa kerana tidak ada satu pun yang mempunyai nilai seperti mana nilai puasa, pahala tu. Kan? Kita bersedekah, Allahu Akbar tuan-tuan. Apa juga yang sunat-sunat kita buat dalam bulan Ramadan ini, semuanya pahala seperti pahala yang wajib. Kan? Kita tak buat apa, duduk diam, kita berpuasa duduk diam, semayang, puasa lah. Setiap helahan nafas kita, setiap denyutan nadi kita tu akan datangkan pahala kepada yang si puasa tu. Allahu Akbar. Kan? Itu sebab puasa ni kita kena orang kata apa? Ni, hindari panca indera kita ni daripada memandang, mendengar, bercakap, menghidu. Kan? Yang mana dia boleh mencacatkan pahala puasa. Kan? Kalau filem-filem Hindustan ni jangan tengok. Kurang pahala puasa. Kan? Kalau mengaji-mengaji tu boleh lah tengok. Kan? Kalau bola pun boleh tengok, bola sepak. Tapi jangan tengok bola sepak perempuan main. Kan? Tu. Gugur dosa. Bukan gugur dosa, bertambah dosa. Tuan-tuan, kita jangan cari dosa, tuan. Sebab Allah kata apa? Aku dah habis. Dah hapus dah dosa hamba. Nak cari lagi buat apa? Ni masa untuk buat kebaikan ni. Sebulan ya. Dalam masa sebulan ni hidup kita jadi offset. Di ujung Ramadan nanti Allah kata apa? Yang kita duk sambut Aidul Fitri tu. Kembali kepada fitrah yang asal. Makan biasa, tidur biasa, apa semua dah. Kan? Tu cerita dia. Habis. Lagi, tidak makan dan minum termasuk dalam sifat Allah. Berpuasa itu adalah, sebab kita tak makan dan tak minum, itulah salah satu daripada sifat yang dipunyai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Al-Qatabi rahimahumullah, Allah Ta'ala tidak memerlukan makanan sehingga seolah-olah yang berpuasa cuba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan ibadat ini. Walaupun tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai sifat Allah. Kan tu. Kan di samping kita berpuasa, berlapar dan berdahaga, kita sambil ingatlah. Sekarang ni dekat Palestin Allahu Akbar, nak makan pun susah tuan-tuan. Makan tu satu hal, tidur pun satu hal. Kan? Tapi kita jangan duk bergelut sangat. Menyumbang kat Palestin, adik-beradik kita tak makan, tak tengok. Kena tengok adik-beradik dulu. Kan? Jiran-jiran yang tak makan, kita tengok dulu. Kita duk kira yang jauh ya. Aku nak dapat pahala dah. Kan? Allah tengok yang di sebelah dulu. Itu sebab ada satu ulama, Nabi cerita kepada sahabat, mati dia masuk neraka. Kan? Sembahyang siang malam, mengaji siang malam, apa semua tu. Mati dia. Mati. Allah kata, wahai malaikat, masuk dia akan dalam neraka. Dia boleh tanya Allah tu. Ni dialog yang Nabi cerita. Ya Allah Tuanku, kau tak lihat ke aku? Kan? Kerja aku amal ibadat siang malam, apa semua tu. Kan? Allah kata senang lah. Kamu aku nampak. Memang bagus. Tapi jiran kamu tak makan, kau tak nampak. Kan? Tu. Jiran tu. Kan? Kita jangan kira syok sendiri ya. Jiran-jiran pun nak kena tanya. Itulah sebab dulu kita di kampung-kampung dululah masa kita kecil kan. Orang tua kita. Zaman Ramadan ni cukup seronok. Mak kita masak satu kuih lah. Satu jenis kuih lah. Buka puasa dengan 18 jenis kuih. Kan? Dia ada bagi piring tu, sekali lagi berbalik kuih balik. Kan? Tu. Zaman kita ni kalau bagi, kena pesan kat anak kita. Tanya makcik tu, tak ada kuih kan nak balas. Kan? Sebab tak reti. Kan?
Orang tua dulu Allah, kita pun makan jenis-jenis macam-macam jenis kuih. Seronok dulu kan. Jadi kita pun kena buat suasana macam tu. Tapi tak, kita sekarang ni kita transform kepada apa? Kita buat iftar. Tu seronok tu. Iftar. Sahur je tak buat lagi. Mungkin ujung-ujung. Jadi dalam bulan Ramadan ni ada satu malam yang namanya seperti imam kita doa tadi lah. Berkatlah kami bulan Ramadan dan pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ni memanglah 10 malam terakhir. Dia jangan skip. Malam 20, malam 21 ada, 22 tak ada, 23 ada, 24 tak ada. Dia kena straight malam tu. Tapi Allah pun tahu keadaan kita. Allah tahu. Kita kena ada niat. Ada usaha sikitnya. Umat Nabi Muhammad SAW yang mutakhir ni tuan-tuan, yang akhir-akhir ni, Allah tahu kelemahan kita dan kekuatan kita. Maka kita ada niatnya. Pasang niat dan ada usaha sikit lah. Tuan-tuan nak masuk syurga ni tuan-tuan. Bukan throughout the whole life tu. Kita nak kena duduk atas tekak semayang tak. Ada doa-doa tertentu tuan-tuan, kadang-kadang dengan satu doa tu dapat. Itu sebab sesuatu yang kita tengok, kita lihat dengan mata, yang Allah bagi dekat manusia ni, kadang-kadang kita pun rasa jealous tu. Kita dah tahu macam mana dia ni boleh dapat. Baru-baru ni. Kawan saya cerita. Sahabat dia ni, semayang biasa. Tapi rajin memberi ni, rajin bersedekah ni, rajin turun dekat cokit tu, jadi cari-cari gelandangan ni bagi makan ni. Dia kita pergi umrah. Pergi umrah tuan. Tuan-tuan tahulah sistem sekarang nak masuk dalam raudah tu. Bukan boleh lama-lama pun. Hamba Allah ni tuan-tuan, polis tak kacau dia pun. Duduk dalam raudah, duduk. Daripada asak sampai Allahu Akbar. Kita tak tahu tuan. Nak jadikan Allah ni boleh jadikan manusia ni satu-satu special. Kadang-kadang nak bagi pengajaran kepada kita. Apa amalan dia? Allah suruh kita jadi macam dia. Alhamdulillah lah tuan-tuan. Kalau Allah bagi kita macam tu. Bagi kita sedar. Bila kita tengok satu-satu kita akan sedar. Allah, macam mana, apa amalan dia kan. Sebab apa tuan-tuan? Nak pergi haji ni tuan-tuan. Ni dah buka dah ni. Rayuan ke apa kan. Nak pergi haji ni bukan sebab duit cukup dah. Kalau Allah kata on lah. Nama kita naik kan, duit kita tak cukup, tabung haji akan call. Tuan, boleh tolong top up ni. Bukan sebab duit. Kalau nak kena duit baru boleh pergi haji, berapa ramai orang yang banyak duit? Tak pergi pun. Tak pergi. Orang yang banyak, orang yang kaya-kaya kan. Dia nak pergi pun sehinggalah member dia tanya, Syekh, kau tak pergi haji lagi ke? Apalah kau ni duit banyak tak pergi haji? Apa kau ni? Baru dia pergi. Sebab apa? Malu kawan dia tanya, tak pergi haji. Sebab dia ada duit, dia pergilah package yang mahal sikit. 180,000 ke. Boleh decide tu. Yang package-package yang macam tu, kita boleh decide lah. Nak balik berapa hari. Nak pergi berapa hari. Lepas buat haji balik 14 hari. Duit banyak. Kan? Jadi, tu. Apa pun yang berlaku, semuanya atas redha Allah. Kan? Alhamdulillah kalau Allah redha, Allah Akbar. Kan? Allah pun tak pernah lah ada satu hadis qudsi ke, ada Allah wahyukan kepada Nabi ke, ya Muhammad, sesungguhnya siapa nak jadi ahli syurga, semua kena khatam Quran. Kena hafaz Quran tak? Ada orang tak baca Quran, tak terti baca Quran. Ada yang orang tak semayang, tak pernah solat sekalipun, mati-mati masuk syurga. So, sahabat Nabi ni, kan? Dia pun tengok Nabi punya, orang kata apa? Nabi punya perangai, Nabi punya ni, Allah, dia tertawan. Kan? Itu sebabnya tuan-tuan, kita bukan kena pandai baca kitab dah. Kita boleh cerita. Kita ilmu tak ada. Kan? Jadi kita tunjuklah kita punya, kan? Kaedah macam-macam mana sebagai seorang Islam. Kan? Kita hanya peraukan
Orang akan tengok akhlak kita. Sahabat ni dia tengok Rasulullah dia, kan, dia jatuh cinta dengan Rasulullah. Dan nak masuk Islam. Dia masuk Islam. Pagi dia masuk Islam, elok masuk Islam, tengah hari sebelum zuhur, sampai semboyan peperangan. Dia terus pergi jumpa Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya nak ikut peperangan ni? Rasulullah kata boleh, masuk lah. Perang tak dan, tak dan bunuh dan 10 orang, mati dah. Nabi kata apa? Wahai para sahabat, saksikanlah ni ahli syurga. Tuan-tuan, semayang pun tak lagi. Kan? Tu. Jadi kita yang semayang janganlah tak bersemayang lah. Sebab sahabat Nabi tak semayang pun syurga. Dia level lain. Kan? Kita dah boleh tera-tera ni kira okey lah tuan. Boleh tera ni jadi orang baik, tera ni kira okey lah. Kan? Minta maintain lah kepada Allah, minta istiqamah lah. Kan? Semua ibadah akan digunakan untuk menutup kezaliman yang pernah dilakukan oleh seorang hamba melainkan puasa. Hal ini selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW menyebut kalam Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, likulli amalin kafaratun was-saumun li wa ana ajzihi. Seluruh amalan akan menjadi penebus penghapus dosa, namun puasa adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari. Kan. Puasa ni tuan-tuan adalah satu ibadat yang paling lama lah. Kan. Sejak zaman Nabi Adam AS lagi. Setiap Nabi dan Rasul, kan, semua puasa. Tapi puasanya berbeza. Nabi Adam puasanya satu bulan 3 kali. Setahun 36 kali. Tapi kita, umat Nabi Muhammad SAW puasa sebulan dalam bulan Ramadan, 30 hari, campur dengan 6, jadi 36 hari. Allah gandakan 10, jadi 360 hari. 36 hari berpuasa, seolah-olah 1 tahun punya puasa pahala. Allahu Akbar tu. Kan? Punya untung kita ni. Kan? Okay. Kan? Puasa ni tuan-tuan, bukan kita aja. Kan? Mahatma Gandhi, puasa Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ni orang baik puasa tu. Hidup pun dalam ihram. Tapi mati dia. Mati masuk neraka dia. Sebab apa? Dia tak ucap 2 kalimah tu je. 2 kalimah syahadah. Bagus-bagus lah. Kita pun tak duduk dalam ihram selalu. Kan? Tu yang Buddha tu duduk di Nepal tu. Yang titik 6 tu. Pakai ihram orang kan. Puasa juga dia. Kan? Baik dia cakap, jangan buat orang, jangan hina orang. Dia kata tak bagus. Tu. Kan? Tapi dia tak mengucap. Habis dia. Kan? Orang Islam ni pelik pula. Bulan puasa tak puasa. Tapi mati masuk syurga. Bukanlah betul-betul mati masuk syurga ada. Kan? Kena bakar lah. Kan? Barulah kemudiannya masuk. Kan? Okey. Habis. Ada lagi kah? 2 minit. 2 minit. Kan? Kita nak tengok satu tajuk ni. Okay. Puasa adalah bulan dipanggil apa? Bulan tarbiyah. Kan? Bulan tarbiyah. Sebab apa? Kan? Di dalam bulan ini kita kesabaran tu. Kan? Walaupun dia nampak kecil ketika mana kita berbuka. Kalau kita boleh ikut macam mana Nabi buat tuan-tuan ketika mana berbuka, Allah, itu yang nama sabar tu. Azan saja, azan tu pula kena tengah elok-elok. Jangan main serbu azan lah. Kan? Dengar azan, tengok jam. Tengok jam, dengar azan. Jangan tengok azan, dengar azan ni, jam tak tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oi, dah makan, mereka pun makan. Makan habis azan. Sekarang masuklah waktu berbuka, waktu kota belut. Ambil kau. Kan? Kau duduk di Shah Alam. Macam. Kan? Tu. Jadi, berbuka seperti mana Nabi Muhammad SAW. Makannya kurma dulu, lepas tu minum.
tepi solat. Kan? Kita pun dianjurkan macam tu. Makan ala kadar saja. Jangan susun atas meja tu penuh. Tapi makannya sikit. Yang lain-lain tu nak buat apa tuan? Makan dengan baca doanya. Kan? Baca doanya ketika mana? Bukan ketika nak buka tu. Buka tu doa lain. Sah. Dah makan minum sikit. Baca doa. Tentu yang tak tahan tu. Sebab dia kan, tanya anak tu berapa minit lagi? 10 minit dia ada buah nasi. Buah nasi, buah kuah apa semua tu. Sambil-sambil tunggu tu sambil-sambil gawin lah. Kira bunyi azan tu kira nak masuk terus lah. Tu tak sabar nama dia. Jadi dalam bulan Ramadan lah kita diajar untuk bersabar. Kita dapat sabar sebulan ni tuan-tuan. Adalah ganjaran yang Allah nak bagi di luar bulan Ramadan ni. 11 bulan yang akan datang. Apa juga amalan, apa juga yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini, kita ditarbiah dalam bulan Ramadan ni untuk 11 bulan yang akan datang. Kan? Itu sebabnya mana-mana surau, mana-mana masjid pasti akan ada orang-orang yang baru join kita tak lama lagi. Kan? Sebab ada ikatan. Ada tarbiah tu di situ. Kan? Tu yang kata Ramadan tu. Sebab apa? Sebab bulan tarbiah. Kan? Bulan puasa juga adalah bulan keberkatan. Ataupun disebut dengan apa? Ziyadatul khair. Penambahan kebaikan. Percambahan kebaikan. Percambahan pahala. Buat aja. Kan? Kita menyumbangnya Allah. Kita hidup dalam bulan Ramadan mesti kita kena create satu suasana berbeza dengan 11 bulan yang lalu. Kalau kita selalu orang kata apa, derma subuh, sedekah subuh, mana sehari sekali ya. Tu dalam bulan Ramadan buat setiap waktu, tak payahlah sekali setiap waktu 100 nak, RM1 kan RM10. Tu. Nak bagi dia istiqamah. Kita nak merasa kelainan kita berada dalam bulan Ramadan ni. Mulut ni kena kumat kamit dengan zikir saja. Kan. Baca Quran, jangan tinggal daripada baca Quran. Kan. Khatam tu tak penting. Allah tak tanya hang khatam berapa puluh kali dah tak. Allah tanya hang baca Quran tak? Kan. Jadi Quran jangan dia lepaskan, baca juga. Biar dia berterusan tuan-tuan. Amalan Nabi kata biar sedikit tetapi berterusan. Bacalah sehari semuka ke apa. Janji setiap hari kita baca. Sampailah kita mati tuan. Allah akan ada ganjaran yang paling istimewa. Yang Allah akan reward kepada orang yang sentiasa di hati dia ada Quran. Kan? Kita pun pernah dengar lah. Tapi tuan-tuan jangan baca Mastika. Mastika ni cerita kita menggerunkannya. Kan? Ada cerita baru pula dekat Mekah. Dalam ditutup kepala dia tu sebab apa? Muka jadi babi macam-macam. Tu Mastika main pukulan. Kan? Tu tak payah. Benda-benda tu tak payah duk percaya sangat. Kan? Dan bulan keberkatan, bulan percambahannya pahala. Kan? Tu. Bulan diampunnya dosa, taubatnya gugur. Kan? Habis. Kemudiannya zakat fitrah. Kan? Zakat fitrah ni tuan-tuan, semua, each and every one of us kena bayar. Zakat yang biasa ni, ada yang tak kena bayar. Tapi zakat fitrah ni, kan, kita kena bayar semua. Dia ada level-level tu. Ada RM7, RM14, RM21. Jadi kita makan beras RM21, janganlah bayar RM7. Kan? Bayarlah RM14 ya. Kan? Dia tak rugi kan? Dia tak rugi siapa-siapa. Yang rugi kita. Kan? Pahala kurang. Kita cuba pulun pahala sungguh-sungguh. Pulun, kedah pulun. Kan? Dalam bulan Ramadan ini. Kan? Seminit lagi. Habis. Apa maksud dibuka pintu-pintu syurga? Menurut para ulama, sebagai isyarat banyaknya pahala pada bulan Ramadan. Tu, kan?
Yang keduanya sebagai satu ungkapan tentang amal ibadah yang bukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para hamba-Nya dalam bulan Ramadan yang tiada bulan lain secara umum, seperti ibadah puasa, fardu, solat tarawih dan sebagaimananya. Kan? Jadi kita kadang-kadang jangan sibuk solat tarawih, solat fardu tak buat. Fardu tu kena buat. Kan? Tarawih kemudian tu. Kiasan bagi amalan ketaatan yang akan membawa hamba Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga yang dibukanya pintunya oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka. Kiasan bagi kurniaan rahmat yang diturunkan pada masa yang sama, dihilangkan sebarang penghalang dalam usaha mengangkat amalan para hamba ke langit, sama ada dan dengan memberi hidayah kepada hamba tersebut atau menerima amalannya. Kan? Kita sendiri rasa ringan nak buat ibadat. Kan? Apakah disebabkan lantaran syaitan-syaitan diikat? Syaitan-syaitan yang diikat ni tuan-tuan, bukan semua. Yang dia jenis yang 08, 03 macam jenis syaitan ni. Yang last GoPro ni dia biar juga. Sebab apa? Yang last GoPro ni tuan-tuan boleh makan ni apa? Kan? Cuma yang tak boleh makan ni tak puasa juga lah. Kan? Tuan-tuan, insya-Allah, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu yang dapat kita kongsi, insya-Allah panjang umur, murah rezeki, bertemu kita sekali lagi. Kita sudahilah tasbih kafarah dan surah subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi samiil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadi rasulah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Kau ampunkanlah dosa sekian jemaah yang hadir pada pagi ini ya Allah. Muliakanlah kami ya Allah, Kau tempatkanlah kami dalam syurga-Mu tanpa hisab ya Allah. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, Kau kurniakanlah kekuatan, kesabaran dan ketabahan kepada seluruh rakyat Palestin ya Allah. Ya Allah, Kau kecil-kecilkanlah kesatuan Israel dan kunjung-kunjungnya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, rahmatilah, redolah kami amalan-amalan yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.